Sebab apa? Di antara syarat seseorang itu nak dijadikan sahabat Nabi ataupun tidak, ada 3 syarat. 3 syarat kita nak mengetahui dia tu ataupun beliau itu sahabat Nabi ataupun tidak. Nombor 1 adalah mereka mestilah bertemu dengan Nabi dahulu. Bertemu dengan Nabi tak cukup, kerana ramai di antara masyarakat Arab pada ketika itu, khususnya yang berada dekat kota Mekah, mereka bertemu dengan Nabi daripada kecil lagi. Mereka duduk dengan Nabi daripada kecil lagi. Adakah mereka boleh digelarkan sebagai sahabat Nabi? Tidak. Kerana syarat yang kedua untuk menggelarkan seorang itu sahabat Nabi adalah mereka mestilah beriman dulu kepada Nabi SAW. Kita tengok macam mana seperti contoh Abu Lahab. Abu Lahab adalah siapa? Ayah saudara Nabi. Kita ambil contoh Abu Jahal, ayah saudara Nabi. Abu Jahal adalah masyarakat Mekah ketika itu, pembesar Mekah. Mereka bertemu dengan Nabi sehinggakan mereka ni di antara orang yang mengasuh Nabi ketika mana Nabi masih lagi kecil. Tapi tidak boleh digelarkan mereka ni sebagai sahabat Nabi disebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Dan tak cukup dengan 2 syarat, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Kena ada syarat nombor 3 untuk komplitkan, untuk lengkapkan seseorang itu boleh digelarkan sahabat Nabi ataupun tidak. Syarat yang ketiga adalah seseorang itu mestilah mati dalam beriman kepada Nabi SAW. Sebab ramai di antara penduduk-penduduk Mekah ketika itu ataupun penduduk-penduduk Islam pada ketika itu, kita tengok apa yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Kita imbas kembali apa yang berlaku bila mana berlakunya kewafatan Nabi SAW. Sehingga kan diceritakan dalam kitab-kitab sirah bila mana hari kewafatan Nabi SAW dan seterusnya, ramai di antara masyarakat ketika itu mereka murtad. Mereka murtad, mereka menyangka Nabi sudah pun tidak ada dan syariat Nabi sudah pun terhenti. Sebab apa? Bila mana matinya Nabi SAW. Sebab itulah ramai yang murtad ketika itu. Sehingga kan ulama kata antara ujian yang terberat ataupun ujian yang besar yang dialami oleh khalifah nombor 1 yang menggantikan Nabi adalah untuk mengatasi mereka yang murtad daripada Islam. Adakah sebelum tu mereka Islam? Ya, sebelum tu mereka Islam. Tapi tak kala bila mana wafatnya Nabi SAW, mereka lari daripada Islam. Mereka menyangka mereka sudah pun tidak perlu mengikut ajaran Islam. Mereka menyangka mereka sudah pun tidak perlu ikut apa yang Nabi sampaikan. Sebab itulah mereka murtad. Tak cukup dengan itu, kita tengok balik apa lagi ujian yang berlaku. Ada di antara mereka sehinggakan tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Dan ada yang mengatakan zakat tu tak wajib kepada mereka. Macam kita hari ini. Hari ini kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Agama ataupun Kutipan Zakat. Berapa peratus sangat orang Islam kita pada hari ini khususnya yang membayar zakat tiap-tiap tahun dengan zakat yang cukup ataupun lebih tu lebih afdalah yang cukup. Tak ramai. Ramai lagi yang tak bayar zakat. Itu dosa, semua tahulah. Itu benda tu benda yang haram kalau tak bayar zakat. Tapi yang lebih bahaya lagi kata para ulama, ditakuti masyarakat kita pada hari ini, mereka menghalalkan ataupun mereka mengatakan zakat itu tak wajib kepada mereka. Bahaya apabila kita menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Faham? Contoh, bila mana kita tanya seseorang, adakah solat 5 waktu itu wajib atau tidak? Dia kata wajib solat ustaz. Tapi kenapa tak solat malas ustaz? Islam lagi dia. Hanya berdosa saja besar. Tapi bahaya tak kala ada masyarakat kita pada hari ini mengatakan solat tidak wajib kepada aku. Ditakuti iman dia tak cantik ataupun terjatuh iman mereka. Sebab itulah